Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah SWT yang di mana telah menyampaikan kita sampailah kita didatangi oleh tetamu kita yang kita nanti-nantikan selama ini, iaitulah tetamu yang mulia Syahrul Ramadan, bulan Ramadan Al-Mubarak yang sangat diberkati Allah Ta'ala. Ya para jemaah sekalian, kita ucapkan ahlan wa sahlan, ya marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan pengampunan Allah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang di mana Allah tutupkan semua pintu-pintu neraka dan dibuka semua pintu-pintu syurga. Bulan yang di mana Allah menjanjikan pengkabulan doa. Bulan yang di mana Allah mengangkatkan darjat orang-orang yang beriman. Bulan yang Allah murahkan rezeki kepada kaum mukminin. Bulan yang Allah Ta'ala mengharamkan diri orang yang beriman daripada azab api neraka. Bulan yang Allah SWT menjanjikan kelepasan neraka. Bulan yang di mana Allah menjanjikan segala kebaikan dan rahmat dan penuh kasih sayang. Ya para jemaah, syukur pada Allah. Ya Allah, syukur kami pada Engkau yang tak dapat kami gambarkan dengan kata-kata kami atau dengan tulisan kami. Syukurlah kepadamu ya Allah, Kau telah menyampaikan kami kepada bulan Ramadan setelah kami melalui bulan Rejab dan bulan Sya'ban yang diberkati. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang penuh berarti untuk kami dan keluarga kami dan sekalian umat Islam ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang mendekatkan diri kami kepadamu. Ramadan yang mendapatkan pengampunan-Mu. Ramadan yang akan membawa kami menjadi ahli taat kepadamu. Ramadan yang dipenuhi dengan amal-amal salih yang Kau ridai. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbil alamin. Ya para jemaah sekalian, syukurlah pada Allah. Dalam sebulan dua sebelum Ramadan ini, kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah pun didatangi oleh tetamu kita yang mulia, iaitulah bulan Ramadan. Ya para jemaah sekalian, ini merupakan nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurnia kepada mereka yang Allah Ta'ala kasihi, yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Berapa ramai daripada saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah belum sempat lagi menyambut bulan Ramadan. Tapi kita syukurlah pada Allah, masih dipanjangkan umur dalam sihat walafiat untuk kita menyambut tetamu yang mulia bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan, ya marhaban ya Ramadan. Bagi orang yang beriman merasa sangat gembira dengan datangnya bulan Ramadan, kerana inilah bulan yang Allah membukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya. Bagi orang beriman sangat gembira dengan datang Ramadan, kerana Ramadan membukakan pintu pengampunan Allah. Segala-galanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan inilah dia bulan Ramadan yang Allah Ta'ala telah janjikan
itqum minan nar, kelepasan dari neraka. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada para sahabat radhiyallahu anhum pada akhir bulan Sya'ban mengenai akan datangnya bulan yang mulia. Dalam sepotong hadis, bahkan banyak hadis-hadis yang meriwayatkan akan khutbah baginda ini, dan di antaranya yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Beliau telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di akhir hari daripada bulan Sya'ban, dan baginda telah berkata, "Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr." Wahai manusia, telah hampirlah kepada kamu satu bulan yang sangat besar kehebatannya dan sangat barakahnya. Dia itulah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang beribadat di dalamnya lebih baik daripada ibadat 1000 bulan. Dan itulah dia malam Lailatul Qadar. Satu ibadat dalam malam Lailatul Qadar mendapatkan ganjaran lebih baik daripada ibadat 1000 bulan. Kalau 1000 bulan tu berapa lama? 83 tahun 4 bulan. Tetapi itu akan diberikan kepada orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Jadi para jemaah sekalian, pada malam pertama daripada bulan Ramadan ini pun sebenarnya adalah merupakan satu daripada malam yang sangat mulia. Pada malam Ramadan yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-hambanya dengan penglihatan penuh rahmat dan kasih sayang. Sesiapa hamba-hambanya yang dilihat oleh Allah, maka hamba itu tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Maka dengan itu para jemaah sekalian, marilah pada malam pertama daripada bulan Ramadan ini kita merebut peluang dengan mengisikan amal-amal soleh, dengan salat tarawih, dengan kita berqiyamul lail tahajud, dengan kita membaca Al-Quran dan berzikrullah. Dan janganlah kita menghabiskan masa kita dengan hanya menonton TV dan melihat filem-filem, ataupun berbual yang tidak ada faedah, atau melihat kepada FB kita dengan masa yang begitu panjang. Ambillah peluang pada malam ini, malam pertama daripada bulan Ramadan, kita isikan dengan amal-amal soleh. Semoga kita termasuk dari golongan yang dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, dan semoga kita tidak akan diseksa Allah buat selama-lamanya. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada hamba-hamba-Mu yang mengisikan malam pertama Ramadan ini dengan amal-amal soleh, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dari hamba-Mu yang Kau lihat kepada kami dengan rahmat-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dan mendapatkan pemeliharaan-Mu dari siksa dan azab-Mu dari dunia sampai ke akhirat, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi bahawa bahawa bulan ini, bulan Ramadan, Allah SWT jadikan dia fardu dalam kita berpuasa, dan menjadikan dia sunat untuk kita berdiri malam, iaitu berdiri itu dengan maksud solat. Jadi solat tu solat tarawih. Jadi begitulah dia, pada siang hari kita difardukan untuk berpuasa, malam hari kita disunatkan untuk kita bersolat malam. Inilah dia bulan untuk kita isikan dengan amal ibadat sebanyak-banyaknya. Bukan bulan yang bermalas-malasan dengan alasan kita berpuasa. Para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum pada bulan Ramadan mereka menghidupkannya dengan amal-amal saleh. Sedikit saja masanya mereka tidur, tapi banyak masa mereka berdiri sembahyang, membaca Al-Quran, menangis, bermunajat, bermohon kepada Allah Ta'ala. Begitulah para jemaah sekalian, jangan kita jadikan dengan era COVID-19 ini, yang di mana masjid-masjid kita ditutup, kita menjadi malas untuk beribadat, ataupun sedikit sahaja ibadat kita. Bahkan dengan adanya keadaan era COVID-19 ini, kita berada di rumah, kita sebenarnya berasingan daripada manusia, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan ibadat,
jauh daripada perbualan-perbualan yang tidak mendatangkan manfaat. Maka inilah dia Rasulullah SAW telah bersabda, Inna Allah farada alaikumus siyam wa sanantu alaikumul qiyam. Allah Ta'ala telah memfardukan atas kamu berpuasa, maka aku telah mensunnahkan kepada kamu untuk berdiri qiyam, iaitu berdiri malam hingga solat tarawih. Jadi para jemaah sekalian, ambillah kesempatan pada setiap malam daripada malam Ramadan, kita tanamkan semangat, kesungguhan untuk kita lakukan salat tarawih sebaik mungkin. Dan yang sebaik mungkin itulah yang telah pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang telah ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, seperti mana yang telah dipersetujui oleh semua ulama-ulama 4 mazhab, iaitulah dilakukan salat tarawih selama sebanyak 20 rakaat dengan 3 witir. Amalkanlah, janganlah diberi alasan dengan kerana kita berbuka puasa, kita dah penat, kita dah letih. Sekarang ini semuanya stay home, duduk di rumah. Tidak ada lagi alasan kerana kita penat bekerja. Semuanya kita berada di rumah. Maka kita ambil kesempatan dengan anda ini untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Subhanallah. Sebenarnya memang itulah sepatutnya kita lakukan setiap tahun. Pada bulan Ramadan, kita tumpukan diri kita dengan ibadat. Setelah 11 bulan kita dengan dunia, inilah ambil 1 bulan saja kita dengan ibadat pada Allah. Tetapi malangnya kerana kita kesibukan kerja dengan dunia kita, kita tak dapat luangkan masa. Dalam Ramadan, luar Ramadan sama saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dengan COVID-19 ini supaya semua kita duduk di rumah. Dan dengan itu kita terjauh daripada urusan keduniaan kita. Dan kita dapat tumpukan hati kita dan fikiran kita, jiwa raga kita untuk kita beribadah pada Allah. Subhanallah. Sungguh cantik dan indahnya kita katakan apa yang telah Allah aturkan untuk kita. Kita nak atur diri kita, kita tak mampu mengaturnya. Allah aturkan dengan dihantarkannya COVID-19. Jadi rupa-rupanya apa yang berlaku pada kita mempunyai banyak hikmah di sebalik apa yang kita nampak pada zahirnya. Begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan sunat, dengan satu amalan fardu, maka dia akan diberikan pahalanya seperti 70 fardu pada bulan yang lain. Dan sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu sembahyang sunat ataupun satu amalan sunat, maka diberikan dia pahala 1 fardu pada bulan yang lain. Jadi inilah dia bulan yang Allah Ta'ala menggandakan amalan hamba-hambanya. Kita buat yang sedikit tetapi dapat yang banyak. Subhanallah. Kita membuat satu amalan sunat. Amalan sunat ni tak kira lah solat ke, ataupun kita bersedekah kita, ataupun kita membuat sesuatu kebaikan kepada sesiapa, ataupun kita menasihat orang. Apabila kita buat tu yang sunat, kita diberikan pahala yang fardu pada bulan lain. Jadi kalau kita buat satu sembahyang sunat, kita dapat pahala seperti 1 sembahyang fardu pada bulan lain. Kalau kita keluarkan 1,000 sedekah sunat, kita dapat pahala seperti 1,000 zakat yang wajib pada bulan lain. Subhanallah. Semua pahala digandakan. Kita nak buat 1,000 kali tak mampu. Tetapi dengan adanya bulan Ramadan, amalan kita dinaikkan, ditinggikan. Begitu pula kalau kita buat yang fardu. Kalau satu salat fardu yang kita buat, kita dapat seperti 70 fardu pada bulan lain. Gambarkan kalau kita sembahyang fardu zuhur di Singapura sekarang ini, atau di mana-manalah kita berada di Malaysia atau sebagainya. Kita salat satu fardu zuhur. Sanggup tak kita nak ulang 70 kali? Tak sanggup. Jangan cakap 70 kali. Nak ulang kali kedua pun dah malas dah. Ini pasal fardu ni pasal kita buat. Tapi dengan fardu yang kita buat ini yang satu dalam bulan Ramadan, Allah berikan pahala seperti 70 fardu pada bulan lain. Gambarkan tuan-tuan bagaimana besarnya pahala-pahala itu. Jadi ini bukanlah satu perkara saja, bahkan banyak. Sebab tu kalau orang mengeluarkan zakat yang wajib pada bulan Ramadan, $1,000 dia keluarkan zakat yang wajib, seperti dia keluarkan $70,000 zakat yang wajib pada bulan yang lain. Alhamdulillah. Inilah Allah Ta'ala kasih sayang kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inilah dia kelebihan Ramadan, dan sekalian barakahnya dia hanya khusus untuk umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, bertualah kita. Kenapa? Kita telah dilahirkan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya menjadi umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni satu kurnian Allah. Allah Ta'ala sendiri telah puji kita. Kuntum khaira ummat. Kamulah sebaik-baik umat. Manusia yang sepanjang-panjang zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat, yang paling sekali mulia umat ialah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi kita adalah Nabi yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala. Habibullah, kekasih Allah. Yang di mana Allah Ta'ala menjadikan langit, bulan, bintang ni segala-galanya. Kerana Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itulah, dengan kerana mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pula keberkahannya menjadi umat yang paling mulia dan mendapat kelebihan-kelebihan yang tak didapatkan oleh umat yang terdahulu. Yang di antaranya ialah kelebihan bulan Ramadan. Ambillah peluang bulan Ramadan yang ada ini. Jangan disia-siakannya. Jangan diberi alasan kerana COVID-19 masjid ditutup, kita tak dapat ibadat. Jangan. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir ataukah ada lagi peluang untuk kita bertemu Ramadan akan datang. Kita tidak tahu. Ramadan yang sudah, banyak kelemahan kita, kekurangan kita daripada ibadat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, daripada tarawih kita. Maka kita letakkan niat, letakkan azam. Ramadan tahun ini aku nak sempurnakan setiap malam 20 rakaat tarawih, 3 witir. Ramadan tahun ini aku nak pastikan aku nak khatam Quran, kalau boleh 2 kali 3 kali dalam bulan Ramadan ini. Dalam Ramadan ini aku nak pastikan tiap-tiap malam aku bangun solat tahajud, aku nak solat sunat tasbih tiap-tiap malam. Jadikan dia satu niat, keazaman untuk kita lakukan ibadat-ibadat ini dalam sepanjang bulan Ramadan. Dan kita letakkan niat, sepanjang bulan Ramadan ini aku tak mau buang masa aku dengan tengok-tengok FB, tengok-tengok internet, tengok-tengok perkara-perkara yang sia-sia, yang membuang masa. Aku tak mau. Aku nak jadikan Ramadan ini ialah the best Ramadan dalam hidup aku ini. Ya tuan-tuan, kita kena letakkan keazaman, kesungguhan supaya kita dapat laksanakan, dan insya-Allah apabila kita berazam dan niat yang baik, akan Allah Ta'ala akan lorongkan kita, mudahkan kita dan berikan kita kekuatan untuk melakukannya, asalkan kita niat itu dengan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa huwa syahrus sabr was-sabru thawabuhul jannah. Inilah bulan Ramadan, bulan kesabaran, dan orang yang sabar pahalanya ialah syurga. Tak ada lagi nak dibagi apa lagi. Bahkan pahala orang sabar tu tak ada terkira lagi pahalanya, kerana tersangat banyak sekali. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya dibalasi orang-orang yang sabar itu pahala bighairi hisab, dengan tanpa hitung-hitung, tak boleh terhitung lagi. Jadi inilah dia para jemaah sekalian ya, dalam bulan Ramadan ini kita kena banyak sabar. Sabar dalam segala perkara. Kita sabar kerana kita berpuasa, tak makan, tak minum. Kita sebenarnya mendidik diri kita melawan nafsu kita. Sebab nafsu ini adalah membawa kepada kejahatan. Innan nafsal la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh kepada kejahatan. Jadi nafsu ni mesti dididik. Dan dididik tu macam mana? Perintah dia supaya dia ikut kita. Bukan kita ikut dia. Selama ini kita nak makan, kita makan. Nak jalan, kita jalan. Nak cakap, kita cakap. Nak tengok apa dalam kita punya FB, kita tengok. Itulah kehendak nafsu. Kita dah ikut saja, jadi macam budak-budak. Nah sekarang kita pula yang jadi tuan. Kita lawan nafsu kita. Kalau nafsu kita nak tengok FB yang tak ada faedah, aku puasa. Nafsu kita kata mari kita tidur saja, ini waktu malam aku nak bangun tahajud. Nafsu kata malaslah nak bangun, nak salat tarawih, kita buat ni sunnah Nabi ni, sembahyang tarawih. Jadi kita melawan nafsu kita. Inilah orang yang berjaya,
Wa man nahan nafsa 'anil hawa, sesiapa yang melawankan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurga jannatul ma'wa untuknya. Itulah dia para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sayang kita. Allah nak didik kita supaya menjadi hamba dia dengan diberikan bulan Ramadan untuk kita mendidik jiwa kita, rohani kita. Sebab nafsu ini ada pada semua makhluk, daripada jin, daripada manusia, daripada haiwan. Dan haiwan inilah makhluk yang di mana dia ikutkan nafsu tanpa digunakan akal. Manakala kita manusia diberikan nafsu dan diberikan akal. Tetapi kalau nafsu sudah menjadi raja, akal tunduk, maka kita mena'udzubillah samalah seperti haiwan. Sebab itulah orang buat maksiat, buat jenayah. Kenapa? Kerana ikutkan nafsunya. Maka dengan sebab itulah di sini datangnya bulan Ramadan untuk mendidik nafsu kita. Jangan kau buat sesuka hati. Kau ikut perintah Allah. Ini aku dalam bulan Ramadan dan aku nak ikut perintah Allah. Jadi kita kuatkan keazaman kita dalam bulan Ramadan ini. Jangan kita mengikut hawa nafsu. Inilah Nabi mengatakan bulan Ramadan, bulan sabar, dan pahala orang yang sabar itu ialah syurga Allah Ta'ala. Sabarlah sebentar. Dan kalau boleh selepas daripada Ramadan pun kita jadikan diri kita sebagai orang yang sabar. Sebab orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Wa syahrul muwassah, dan dialah bulan Ramadan, bulan yang penuh rasa kasih sayang. Bulannya di mana kita penuh rasa belas kasihan. Kita lihat, kita syukur Alhamdulillah. Kita di negara kita dapat makan, dapat minum, ada rumah, ada bumbung atas kepala. Tetapi kita lihat saudara-saudara kita di negara yang lain-lain. Berapa ramai pada mereka yang merimpat, tak ada rumah, duduk di bawah hanya kembis-kembis ataupun kemah-kemah saja, pelarian-pelarian. Dan begitu juga ada yang kelaparan, kebuluran, hanya tinggal tulang saja di badan. Ada dalam kesakitan. Tapi kita nikmat, syukur pada Allah. Walaupun kita dalam COVID-19 ini, tapi segala keperluan kita Allah Ta'ala telah mudahkan. Jadi dengan sebab tu kita kena ada sifat belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan seperti apa yang kita dapat. Walaupun dalam negeri kita pun ada juga orang-orang yang terputus daripada hasil pendapatannya kerana tidak boleh keluar bekerja dan mereka memerlukan bantuan, dan kita pula menghulurkan bantuan. Inilah masanya kita menzahirkan akan sifat rasa kasih sayang, membantu kepada saudara kita dalam negeri dan luar negeri yang susah, yang tak ada dapat pendapatan, yang memerlukan bantuan. Kita hulurkan kepada mereka. Dan jangan lupa, setiap satu sen yang kita keluarkan tu semuanya dituliskan pahala-pahala yang besar. $1 kita keluarkan sedekah, kita dapat seperti $1 zakatnya fardu. Alhamdulillah. Apalagi kalau yang mengeluarkan zakat dalam bulan ini mendapat pahala yang 70 kali zakat pada bulan yang lain. Kita pun lihat di mana masjid-masjid kita hari ini yang sudah pun tutup lebih pada sebulan. Pendapatan mereka pun sudah tentu kosong. Tidak ada pendapatan daripada tabung-tabung masjid. Kita sekarang ada peluang untuk memberikan derma juga kepada masjid-masjid melalui online. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita Alhamdulillah zaman sekarang tak perlu kita nak pergi ke masjid nak masuk tabungnya. Daripada online kita lihat di kaca skrin kita ni pun ada online, iaitu nombor-nombor kita katakan akaun masjid, dan juga pihak majlis agama pun ada menyediakan untuk kita katakan tabung masjid seluruh Singapura. Alhamdulillah, ini juga peluang untuk kita bersedekah. Andai kata syukur pada Allah, rezeki Allah beri pada kita, kita letakkan sifat kasih sayang pada saudara kita yang tak mendapatkan seperti apa yang kita dapat. Janganlah hanya kita ingat untuk diri kita, tidak. Allah Ta'ala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan hendaklah kamu berinfak, yang kamu memberi daripada apa yang kami telah beri pada kamu. Wa atuhum mimma lillahi allazi atakum, dan berikanlah pada mereka daripada harta Allah yang Allah beri pada kamu. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini sebenarnya adalah semua yang datang daripada Allah, rezeki Allah. Jadi jangan kita hanya lokek untuk diri kita, tapi kita ingatlah juga pada saudara-saudara kita yang berkekurangan.
wa huwa syahrun yuzadu fi rizqil mu'minin fihi. Inilah dia bulan yang ditambahkan rezeki bagi orang mukmin. Alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan COVID-19 ini, tetapi rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, alhamdulillah, melimpah ruah dengan cara-cara yang kita tak sangka-sangka. Man fatara fihi sa'iman kana maghfiratan li dhunubi wa itqu raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'un. Artinya, dasar siapa yang memberi orang tu berbuka puasa, maka bagi dia 3 perkara. Pertama, maka diampunkan dosa-dosanya. Kedua, dilepaskan dia daripada api neraka. Dan ketiga, dia mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa kurang pahala orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Kita memberikan orang tu buka puasa, dengan kita bagikan dia korma ke, juadah ke, apa pun, maka kita yang dosa diampunkan, kita dilepaskan dari neraka, dan kemudian kita dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa orang yang berpuasa tu kurang pahala. Alhamdulillah, Masya Allah. Habis Ustaz, sekarang ni macam mana sekarang kita tak boleh keluar rumah? Yalah, kita tak boleh keluar rumah ini dalam rumah kita. Tapi kita boleh mengeluarkan belanja seperti mana yang telah disebut tadi dengan kita memberikan sedekah online. Kita berikan pada persatuan-persatuan yang membantu anak-anak yatim, yang membantu rumah-rumah fakir miskin, yang membantu orang-orang pelarian di luar negara sana, yang dalam kebuluran. Masya Allah, banyak caranya, banyak jalannya. Jadi janganlah kita membuat alasan, ya. Kita beri mereka. Mudah-mudahan dengan kita memberi mereka buka puasa, apa lagi pula mereka pula doakan kita, ya Allah, kau berikanlah rezeki pada orang yang beri aku makan ini, ya Allah, kau panjangkanlah umur dia sihat walafiat. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita dah ingat ibadat kita inilah yang menjadikan kita ahli syurga. Tak, belum tahu lagi. Ibadat kita kalau ikhlas, yalah, syukurlah, mudah-mudahan ikhlas, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhlaskanlah semua ibadat kami, ya Allah. Tetapi kalau ibadat kita tu tidak ikhlas, bercampur dengan riak, ujub atau sum'ah, maka itu ditolak oleh Allah. Tetapi kita tidak tahu. Mungkin dengan kita memberi kepada orang fakir miskin, orang yang susah, orang yang berhajat, orang yang berkeperluan, dengan doa dia itu sahaja, maka Allah Ta'ala lepaskan kita dari neraka. Dan ini memang sudah pun disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kisahnya seorang Bani Israel. Beliau ini beribadat di atas gunung, di atas bukit selama 60 tahun. Lamalah dia ibadat tu seorang diri dia. Selepas dah lama 60 tahun tu, terasa dalam hati dia inginlah melihat ke bawah, ke bukit, apa yang dah berlaku kat bawah, ya, nak pergilah tengok ke sana. Maka dia pun turunlah daripada tempat ibadat dia dengan bawalah sekeping roti, dengan bawalah biji tasbih, dia berzikir. Sambil dia berjalan tu, maka dia pun terjumpalah seorang perempuan Bani Israel. Ni zaman cerita Bani Israel lah. Maka dia pun dengan nafsu dia, ingat dah lama tak jumpa perempuan, na'udzubillah min zalik, berlakulah perzinahan. Dan sebelum dia berjumpa dengan perempuan ini, sebenarnya dia berjumpa dengan orang fakir miskin. Orang fakir miskin tu minta sedekah. Dia pun tak ada apa melainkan hanya sekeping roti. Dia bagikan kepada si miskin ini sekeping roti yang dia buat bekalan untuk diri dia. Tapi dia sedekahkanlah pada si miskin ini. Kemudian bila dia berjalan ke depan, berjumpa dengan perempuan yang kita sebut tadi, dia pun berlaku zina. Malangnya nasib dia, lepas berzina meninggal dunia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita ni apabila nak buat dosa, buat maksiat, kita letakkan gambaran dalam fikiran kita, bagaimana kalau aku lepas maksiat ni aku mati. Mati ni bukan ada siapa-siapa boleh jamin. Mungkin dalam sihat pun kita mati. Berapa ramai orang dalam sihat tapi mati. Ini kan pula COVID-19 ini, bila-bila masa boleh terkena. Na'udzubillah, boleh buat pada mati. Jadi selalu kita ingat, bila nak buat dosa, janganlah nanti aku buat dosa, lepas aku buat dosa aku mati. Na'udzubillah min zalik. Maka matilah orang ini. Maka datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat kata, aku nak ambillah roh dia kerana dia sudah ibadat 60 tahun. Malaikat azab kata, tidak, akulah nak ambil roh dia kerana dia telah berzina. Jadi dua malaikat ini bertengkar. Maka Allah hantarkan satu malaikat menjadi hakim. Malaikat menjadi hakim pun timbangkanlah dia punya dosa zina satu kali dengan ibadat 60 tahun. Agak-agaknya mana lebih berat? Ibadatlah 60 tahun kan? Tidak.
Tiba-tiba bila ditimbang, dosa zina yang sekali itulah lebih berat daripada ibadat yang 60 tahun. Tak ada apa arti pun ibadat 60 tahun dengan dosa zina yang sekali itu. Na'udzubillah min zalik. Awas, ya, ingatkan anak-anak kita, jangan buat zina, ini dosa besar, ya. Dan kemudian malaikat ini bertanya, ada lagi satu amalan dia belum ditimbang. Apa dia? Iaitu sedekah dia sekeping roti tadi. Maka sedekah sekeping roti itu pun diletakkan di atas dacingnya amal baik dia. Tiba-tiba dengan satu keping roti punya sedekah tu, pahala dia lebih berat daripada dosa dia. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Jadi dengan itu, rohnya pun diambil oleh malaikat rahmat. Maka begitulah dia para jemaah sekalian, kita tak tahu. Mungkin dengan kita bersedekah, kita memberi pada orang yang berkeperluan, orang yang dalam keadaan kesusahan, dengan satu kebaikan kita itu, Allah Ta'ala terima semua amalan kita. Walaupun amalan kita itu ada cacatnya, walaupun kita ada dosa, diampunkannya. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, terimalah semua amalan kami. Jadikanlah amalan kami ikhlas mencari keridaan-Mu, bukankan riya, ujub atau sum'ah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka sahabat-sahabat pun berkata, ya Rasulullah, tidak semua daripada kami yang mampu memberi makan orang berbuka puasa. Jadi bukanlah semua sahabat tu orang kaya, bahkan banyak yang miskin. Jadi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yu'tillah hadza thawab, Allah memberikan pahala ini sesiapa yang memberikan orang berbuka puasa walaupun dengan satu biji kurma, walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan kita kata sehirupnya susu. Masya Allah, satu biji kurma tak berapa sen pun, tapi kita bagi pada orang tu buka puasa, alhamdulillah, Allah berikan kita pahala, diampunkan dosa, dilepaskan dari neraka, dan diberikan kita pahala orang yang berpuasa itu tanpa kurang pahala orang berpuasa itu. Ataupun seteguk air, ataupun sesisipnya minum susu. Ini semua kelebihan yang Allah beri pada kita memberikan orang berbuka puasa. Jadi begitulah dia, kalau zaman kita masjid-masjid dibuka, ya, kita boleh hantar juadah ke masjid, ataupun kita belikan makanan untuk orang berbuka puasa. Di masjid-masjid kita pun dulunya memanglah ada jadual tentang siapa nak infak untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, semua tu kerja-kerja yang baik. InsyaAllah selepas pada COVID-19 ni kita teruskan lagi dengan kerja yang baik itu. Namun sekarang ini pun masih boleh lagi dengan kita mengeluarkan pembelanjaan infak dengan secara online kepada yayasan-yayasan, badan-badan yang mengelolakan untuk memberi bantuan makan minum kepada orang-orang fakir miskin. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Jangan kita berputus asa dengan apa yang keadaan ada sekarang ini. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, maka perbanyakkanlah kamu dalam bulan Ramadan ini dengan 4 perkara. 2 perkara yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala dan 2 perkara yang sangat kamu memerlukannya. Jadi 4 perkara ini kita perbanyakkannya dalam bulan Ramadan. Apakah 2 perkara yang sangat disukai oleh Allah SWT? Ialah kita baca, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini dia tuan-tuan, ya. Mengucap kalimah syahadah dan kita memohon ampun pada Allah. Ini Allah sangat suka kepada hamba dia. Kenapa? Kerana kita menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kita mohon ampun dari Allah. Allah Ta'ala suka hamba yang mohon ampun. Kerana hamba tu tahu tiada yang mengampunkan dia melainkan Allah Ta'ala. Dan kita banyakkan bacaan ini, dan 2 perkara yang kamu sangat perlukan dia. Apa kata Nabi? 2 perkara yang kamu sangat perlukan, iaitu nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami mohon padamu syurga, ya Allah, dan kami mohon lindung daripada api neraka. Ini 2 perkara sudah tentu garanti semua orang perlukannya. Siapa dari kita yang tak nak masuk syurga? Subhanallah, Allah berikan segala-galanya dalam syurga, nikmat yang tak terkira. Dan siapa dari kita yang nak ke neraka? Na'udzubillah, tak ada siapa nak ke neraka. Jadi di sinilah pada bulan Ramadan ini kita ambil kesempatan, bulan yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala
membukakan pintu-pintu doa, dan Allah SWT mengabulkan doa, dan Allah Ta'ala menjanjikan masukkan syurga dan lepas neraka, kita minta pada Allah. Sebab itulah Alhamdulillah kita di sini kita biasa mengamalkan doa sebelum kita berbuka puasa. Kalau sekira kita di masjid pun kita berdoa beramai-ramai. Kalau sekira kita di rumah pun kita ajak anak isteri kita sama-sama baca. Apa dia baca dia? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amalkanlah doa ini setiap waktu, bukan hanya waktu berbuka puasa, waktu kita solat tahajud, waktu kita solat tarawih, dan waktu kita nak berbuka puasa, lepas-lepas sembahyang 5 waktu, bacakanlah. Sebab Nabi mengatakan Allah sangat suka perkara ini, dan Nabi suruh kita perbanyakkanlah dia akan 4 perkara ini dalam bulan Ramadan. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah, wa man saqa sa'iman saqahu Allah min haudi syarbatan la yazmu hatta yadkhula jannah. Sesiapa yang memberi minum pada orang yang berbuka puasa, memberi minum orang berbuka puasa, maka Allah akan beri dia minum daripada telaga aku di yaumul qiyamah, dan dia tidak akan haus selama-lamanya sampai masuk syurga. Subhanallah. Itulah dia telaga Nabi, telaga Kautsar, di mana baginda Nabi SAW telah dikurniakan Allah, inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan pada engkau ya Muhammad akan telaga Kautsar. Ada banyak tafsiran ulama lah dalam maksud Kautsar itu, tapi antaranya ialah telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini kalau kita minum airnya 1 teguk, tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Kita di dunia ni minum lepas buka puasa, minum air batu Bandung ke air batu apa-apalah, lepas tu haus lagi. Tapi kalau di dalam hari akhirat, itulah dia minuman telaga Kautsar, sekali teguk saja tak haus selamanya. Subhanallah. Itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kurniakanlah kami dapat menyempurnakan ibadat puasa Ramadan ini dan dapat minuman daripada telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, jadi dengan sempurna kita pada malam Ramadan yang pertama ini, maka janganlah kita lupa untuk jatuhkan niat. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita wajib jatuh niat setiap malam untuk puasa esok hari. Kita niat sekurang-kurangnya, aku niat puasa besok hari daripada bulan Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Itu yang paling mudah. Tapi kalau kita nak baca dengan bahasa Arabnya pun lagi bagus. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr ramadana hadhi sanati lillahi ta'ala. Aku saja aku niat puasa esok hari, iaitu sehari daripada bulan Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Tetapi kalau sekiranya kita terlupa satu hari itu tak berniat, tak jatuh niat, maka di sini kita tak sah puasa kita itu. Maka alim-alim ulama kita menyarankan supaya pada malam pertama, malam ini, malam pertama Ramadan, kita niatkan puasa sebulan Ramadan. Sebulan Ramadan ini, niat puasa sebulan Ramadan adalah sah di sisi mazhab Imam Malik. Imam Malik ini mengatakan sah kita niat puasa Ramadan sebulan pada malam pertama. Jadi pada malam ini, malam pertama Ramadan, kita jatuhkan niat, aku niat taklid pada mazhab Maliki. Niat taklid mazhab Maliki. Kemudian lepas tu kita letak niat, aku berniat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Aku niat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini tunai kerana Allah. Jadi kita letakkan niat puasa 1 bulan Ramadan. Andai kata
Kalau kita terlupa nak niat untuk malam yang tersebut, kemudian esok pagi, ya Allah, aku tak niat. Tetapi kita sudah ada niat 1 bulan, maka cukuplah tu niat 1 bulan untuk sepenuh sebulan. Kata para alim ulama, sesiapa yang ada niat 1 bulan ni, kalaulah dia mati di tengah-tengah Ramadan, dia tetap mendapat pahala puasa 1 bulan. Kenapa? Kerana dia sudah letakkan niat untuk puasa sebulan Ramadan. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya, jangan lupa kita pada malam-malam Ramadan, malam yang istimewa di mana Allah Taala mengabulkan doa. Jangan hanya tunggu pada malam Lailatul Qadar, daripada saat semalam ini juga kita bangun tahajud, kita baca Quran, menangis, berdoa. Kita ni ditimpa dengan musibah ini kerana dosa kita. Apabila dosa ini dicuci dengan taubat, insya-Allah Allah akan angkat balik apa yang telah diturunkan wabak dan penyakit ini. Jadi pada bulan Ramadan ini kita banyaklah menangis, mohon ampun daripada Allah Taala atas dosa-dosa kita, kesilapan kita yang kita sengaja yang tak sengaja, dan tambahkan kita punya ketekunan kita dalam ibadat. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan akan dapat seperti ini. Tahun ini kerana kita dengan COVID-19, kita di rumah, kita ada banyak masa untuk ibadat. Tahun depan kalau tak ada COVID-19 ini, kita pun dah sibuk balik macam sebelum-belumnya. Kita sibuk dengan dunia kita, dengan sekalian program kita. Mungkin ibadat kita pun tak dapat kita tumpukan. Jadi ambillah peluang yang ada ini, rebutlah dia, sebab kita tak tahu peluang ni akan datang lagi ke tidak. Tak ada siapa yang nak minta supaya COVID-19 ni datang lagi. Tapi dalam masa sama juga, kita pun tak melepaskan peluang dengan ada masa kita ini untuk kita beribadat dan menambahkan ketekunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah dia para jemaah sekalian, jangan lupa ini malam-malam pertama Allah melihat hamba-hamba dia dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Isikan malam pertama dia dengan amal ibadat dan jauhkan pada sekalian perkara yang melalaikan, dan banyak kita berdoa kepada Allah SWT. Dan dengan itu kita bersihkan hati kita, minta ampun kepada Allah, kita bersihkan hati kita dengan saudara-saudara kita semua. Jangan ada simpan-simpan dalam hati. Kalau ada siapa-siapa yang ada buat silap kita maafkan mereka. Inilah malam Allah nak bersihkan hati kita. Apabila kita bersihkan hati kita daripada sekalian sangka-sangka pada yang lain, kita minta maaf pada ibu ayah kalau ibu ayah masih hidup. Kalau sekiranya dah mati, kita bacakan doa dan minta ampun pada dia dalam alam roh dia. Dan demikian juga kita pun minta maaf pada abang kakak kita, adik-beradik kita semua, kawan-kawan kita. Jangan ada simpan-simpanan hati. Mudah-mudahan dengan hati kita yang bersih, amalan kita pun diterima oleh Allah SWT. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, syukur padamu ya Allah, Kau telah sampaikan kami kepada bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah. Terimalah kami dengan bulan Ramadan ini seperti sucinya bulan Ramadan. Sucikanlah hati kami dari sekalian dosa ya Allah. Ampunkanlah kami salah silap kami yang sengaja, yang tak sengaja, yang zahir dan yang batin, yang besar dan yang kecil, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pimpinlah kami untuk menyempurnakan ibadat puasa Ramadan pada tahun ini dengan sempurna. Mudahkanlah kami untuk bangun seqiyamul lail, solat tahajud setiap malam. Mudahkanlah kami dapat melakukan solat tarawih dengan sempurna setiap malam. Ya Allah, peliharalah kami daripada sekian dosa-dosa dalam bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan menghapuskan kami daripada sekian dosa. Bulan yang mendapatkan kami akan pengampunan dan rahmat-Mu. Bulan yang akan menjadikan kami dilepaskan daripada api neraka-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami. Kurniakanlah kami dapat bertemu beribadah pada malam Lailatul Qadar yang Kau janjikan kelebihannya ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami ya Allah. Kami rindu, kami sayang Nabi kami ya Allah. Sampaikanlah salam rindu kami pada Nabi kami ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya
ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah semua hajat-hajat kami. Di antara kami yang lemah, Kau kuatkanlah. Di antara kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di antara kami yang berhutang, Kau tunaikanlah. Di antara kami yang mempunyai berbagai hajat dunia dan akhirat, kabulkanlah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah iman anak isteri kami, adik-beradik kami dan sekalian kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, Kau jauhkanlah anak cucu kami daripada sifat-sifat yang tercela, daripada sifat riya, ujub, sum'ah, sombong, takabur dan hasad dan dengki ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan salihah. Kurniakanlah mereka kejayaan dalam pelajaran dunia dan akhirat mereka, dan kurniakan mereka jodoh orang yang baik-baik dan zurat-zurat yang beriman lagi yang bertakwa. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Kau angkatkanlah penyakit COVID-19 ini daripada kami, daripada keluarga kami, masyarakat kami, negara kami dan semua negara di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya para jemaah sekalian, program Tazkirah Ramadan yang sedang kita jalankan ini akan kita teruskan setiap hari insya-Allah, jika Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat. Kita akan teruskan dengan macam-macam lagi dengan pelajaran dan pemanfaatnya, dan insya-Allah tuan-tuan boleh ikuti program ini seterusnya setiap hari jam 5.30 petang dan ulangannya pada jam 9.30 malam insya-Allah. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita bertemu lagi, mohon maaf zahir dan batin daripada saya dan keluarga saya, daripada semua mereka yang bersama-sama dengan saya. Andai kata ada cakapan kami atau perbuatan kami yang menyinggung perasaan sesiapa, yang mana tak senang di hati, kami menghulurkan 10 jari dengan mohon maafkan kami. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ini insya-Allah. Sehingga kita bertemu lagi dalam halaqah kita pada esok hari. Saya akhiri dengan sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.